tingkatan yang kedua disebut dengan wara' daripada syubhah. Yang pertama, tingkatan yang pertama, wara' daripada yang haram, iaitu untuk memastikan kita ini dalam status orang yang adil. Adil dengan makna tidak fasik. Yang wali yang adil sebagai contohnya, saksi yang adil, itu makna tidak fasik. Jadi wara' yang pertama iaitu kita menjauhi semua yang haram, yang jelas haram, untuk mengelak kita menjadi orang yang fasik. Wara' yang kedua, menjauhi yang syubhah. Menjauhi yang syubhah. Kita tidak hanya menjauhi yang haram, tapi juga semua yang syubhah kita jauhi. Itu wara' yang kedua. Wara' yang ketiga, wara' tingkatan yang ketiga yang kita akan baca pada hari ini, iaitu wara' al-muttaqin. Wara' al-muttaqin, iaitu bukan sekadar menjauhi yang haram dan juga menjauhi yang syubhah, bahkan bersedikit dalam yang halal. Yang halal pun diambil dalam kadar yang perlu saja. Dan selepas ini kita akan masuk wara' yang keempat, yang paling tinggi, itu wara' as-siddiqin. Iaitulah mereka yang halal pun diambil semata-mata kerana Allah. Mana bukan keperluan diri. Diambil jika hanya diperlukan untuk berkhidmat kepada Allah. Ya. Tingkatan yang ketiga iaitu wara' al-muttaqin, sebagaimana ditegaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yablughul 'abdu darajatul muttaqin hatta yad'a ma la ba'sa bihi makhafata ma bihi ba'sun. Seorang hamba tidak akan mencapai darjat muttaqin, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga dia meninggalkan apa yang tidak berdosa. Mana yang harus pun dia tinggalkan kerana takut terjebak dalam yang berdosa. Ya, jadi apa yang dia nak lakukan itu tidaklah berdosa, tapi dia tinggalkan, sekalipun harus dia tinggalkan kerana takut terbawa kepada dosa. Hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, Ibnu Majah dan Al-Hakim. As-Suyuti mensahihkannya. Umar radhiyallahu anhu berkata, "Kunna nad'u 19 al-halal makhafata an naqa'a fil haram." Kami dahulu, yakni para sahabat, meninggalkan 10% barang yang halal kerana takut terjerumus ke dalam yang haram. Dikatakan bahawa riwayat ini berasal dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, "Inna min tamamit taqwa an yattaqi al-'abdu fi misqali dharratin hatta yatruka ba'da ma yara annahu halalun khasyata an yakuna haraman hatta yakuna hijaban bainahu wa bainan nar." Termasuk kesempurnaan takwa, kata Abu Darda, ialah hendaknya seorang hamba bertakwa dalam masalah kecil, masalah yang dilihat remeh, seperti seberat biji sawi sekalipun dia bertakwa, mana dia tinggalkan, sehingga dia meninggalkan sebahagian yang dilihatnya halal kerana takut menjadi haram. Takut terjebak dalam haram, agar menjadi penghalang di antara dirinya dan neraka. Agar sikap tersebut, berhati-hati, itu akan menjadi penghalang dirinya dari neraka. Al-Hasan radhiyallahu anhu mengambil sebiji kurma. Al-Hasan radhiyallahu anhu, itu cucu Nabi, pernah makan sebiji kurma yang ditemui di jalan. Okey. Maka waktu itu ia masih kecil. Lalu Nabi SAW bersabda, letakkan. Kerana Nabi khawatir kurma yang ditemui itu adalah daripada sedekah. Sedangkan keluarga Nabi tidak boleh
ataupun diharamkan untuk makan daripada pemberian atas nama sedekah. Jadi Nabi SAW memastikan dirinya dan keluarganya hanya mengambil sesuatu yang jelas halal. Ini jelas halal. Tidak ada keraguan langsung. Kalau sekalipun halal tapi masih ada keraguan-keraguan yang terlibat dengan yang haram, maka itu yang menyebabkan Nabi SAW berkata kepada Al-Hasan, letakkan. Dan ini sekaligus memberi pengajaran kepada kita bahasanya, walaupun anak itu belum baligh, tapi menjadi kewajipan pada ibu bapa untuk memastikan mana yang belum baligh, kalau dia buat pun tak berdosa, tapi ibu bapa perlu memastikan anak itu sekalipun belum baligh, tapi mereka terdidik dengan syariat, termasuk dalam masalah halal dan juga haram. Di antaranya adalah menghindari perhiasan, kerana takut akan membawanya kepada yang lain. Sekalipun perhiasan itu dibolehkan. Mana berlebihan dalam memakai perhiasan, orang yang warak, darjat al-muttaqin ni, dia akan tinggalkan, bimbang takut membawa kepada perhiasan yang haram. Ini termasuk meninggalkan sesuatu yang tidak berdosa kerana khawatir terjerumus kepada dosa. Yang ini takut akan bawa kepada dosa. Kebanyakan hal-hal yang mubah mana harus, mengajak kepada hal-hal yang terlarang, mana jika berlebihan. Yang bercakap berlebihan, tanpa kita sedari, jatuh ke dalam mengumpat contohnya. Okay, bila kita makan berlebihan, maka menyebabkan nafsu kita itu membawa kita kepada yang syubhah, mana kita tidak mengambil kira lagi halal atau tidak, ataupun kita tidak mengambil berat kandungan, asalkan luarannya halal, maka kita tidak mengambil berat lagi. Padahal di keliling kita itu banyak perkara yang banyak individu yang tak kisah pun yang untuk menjaga banyak peniaga yang tidak ambil kisah halal haram, kerana yang menjadi fokus ni adalah untung semata-mata. Jadi bila kita terlalu suka makan sebagai contohnya, nak makan itu, nak makan ini dan sebagainya, maka akhirnya kita termakan benda-benda yang mungkin mengandungi benda-benda yang syubhah. Walaupun tidak berdosa, tapi kita tidak lagi mencapai wara' al-muttaqin. Kebanyakan hal-hal yang mubah mengajak kepada yang terlarang, sehingga membanyakkan makan dan perfume, makna berwangian, bagi orang bujangan, mana yang belum berkahwin, kerana ia dapat menggerakkan syahwat. Kemudian syahwat pula mengajak kepada fikiran, sedangkan fikiran mengajak kepada memandang, dan memandang mengajak kepada yang lain, yang dosa lah. Kalau sekadar memandang, kemudian dipandang pertemuan, akhirnya pertemuan bawa kepada mungkin pada perzinaan dan sebagainya. Jadi dia bermula daripada berlebihan memandang. Walaupun hukum asal memandang itu harus, tapi kalau berlebihan, akhirnya akan bawa kepada, dipanggil sedikit demi sedikit, kita semakin dekat dengan dosa. Akhirnya terjerumus dalam dosa. Demikian pula melihat rumah orang kaya dan dananan mereka, yang mana perapian diri mereka. Pada dasarnya adalah mubah, tetapi hal itu dapat membangkitkan ambisi, yakni keinginan yang kuat, dan mengajak untuk mencari hal yang sama. Padahal kita tak mampu, akhirnya lakulah kita mengambil ataupun penyelewengan, pecah amanah, rasuah dan sebagainya, kerana keinginan untuk hidup seperti orang kaya. Jadi sebab itu hilang sifat sederhana dalam diri kita, itu membawa kita kepada terjebak dalam perkara-perkara yang salah dalam pencarian rezeki, sehingga mengakibatkan dirinya melakukan hal yang tidak dihalalkan
dalam usaha mendapatkannya, kekayaan dan sebagainya tadi, kemewahan tadi. Demikian pula semua hal yang mubah apabila tidak diambil sesuai dengan kadar keperluan, yang diambil hanya pada keperluan, ketika keperluan, dan disertai dengan, mana diambil tanpa disertai dengan kehati-hatian dan berhati-hati dari tipu dayanya, dengan makrifah dan juga waspada. Ini yang kita perlu ada dalam hati kita, makrifah dan waspada. Benda yang halal, yang harus sekalipun mesti diambil dengan makrifah dan waspada. Makrifah makna mengenali kadar keperluan. Waspada, berwaspada. Jangan sampai berlebihan, jangan sampai kita terjebak dalam kancah yang membawa kita kepada maksiat. Ini kata kuncinya di sini. Mana mesti diambil dengan makrifah dan juga waspada. Mana kita hidup dengan makrifah dan juga dengan hazard, dengan kewaspadaan. Barulah kita boleh berada pada tahap al-muttaqin, wara' al-muttaqin. Karena jarang sekali terhindar dari akibatnya yang berbahaya. Ini kalau diambil yang melebihi keperluan. Walaupun harus diambil tanpa makrifah dan kewaspadaan. Demikian pula setiap hal yang diambil dengan syahwat jarang sekali terlepas dari bahaya. Jadi sebab itulah hadis Nabi mengajar kita, fastafti qalbak. Minta fatwa lah daripada hati kamu. Dan sentiasa bertanya pada hati, jangan bertanya kepada nafsu. Lalu Nabi mengajar kita macam mana minta fatwa daripada hati itu. Kerana Nabi berkata, al-birru matma'anna ilahil qalb. Benda baik itu hati berasa tetap, tenang, tenteram. Jadi sebab itu kita perlu menjaga hati, sentiasa mengisilah hati kita ini dengan zikrullah, dengan Al-Quran, banyak semayang dan sebagainya. Kerana hati inilah yang akan menjadi cermin untuk mantulkan supaya kita dapat melihat. Setiap kali kita melihat cermin itu elok, maka kita akan melihat apa yang sebenar, apa yang sebenarnya. Tapi kalau cermin itu kelabu, maka kita tidak dapat melihat, tidak dapat mantulkan apa yang sebenar kepada kita. Demikianlah pula hal yang diambil dengan syahwat jarang sekali terlepas dari bahaya. Orang-orang salah membenci pakaian yang lembut. Mana bermewah dengan pakaian. Apatah lagi sutra, mereka tak akan sentuh pakaian berlebihan. Jadi sederhana lah. Sederhana itu yang paling baik. Orang salah membenci pakaian yang lembut. Seraya berkata, siapa yang lembut pakaiannya, maka lemah pula lah agamanya. Hal ini kerana takut dari memperturutkan syahwat, bukan kerana tidak halal. Tapi khawatir kerana dia terbawa-bawa menurut nafsu dalam hal-hal yang mubah kepada yang lain. Mana asalnya mubah kemudian terbawa kepada yang makruh. Bila makruh, bawa kepada yang haram. Sebab hal yang terlarang dan yang dibolehkan sama-sama diinginkan oleh nafsu dengan satu syahwat. Jadi keinginan kepada yang haram, syahwat. Keinginan kepada yang makruh pun syahwat. Keinginan kepada yang harus pun syahwat. Tapi keinginan kepada taqwa, keinginan kepada berhati-hati, itu semua adalah iman. Itu semua adalah dipanggil suara hati. Jika syahwat yang toleran, terbiasakan, maka kita ni sentiasa bertoleransi dengan syahwat kita, maka ia akan terlepas. Mana tidak ada, orang panggil apa, tidak diikat lagi. Seolah kita macam kita melepaskan syahwat kita itu untuk dia dipenuhi dengan apa saja kehendaknya. Itu apabila kita bermudah-mudah membiarkan syahwat kita, akhirnya dia terlepas. Tidak lagi ditambat, tidak lagi dikontrol. Jadi khauf orang-orang yang bertakwa menuntut sifat wara' dari semua itu. Jadi ketakutan orang bertakwa. Kalau ketakutan yang
tangga yang pertama tadi ni adalah dia punya ketakutan dari yang haram. Diikuti ketakutan, takut daripada yang syubhah. Tapi orang bertakwa ni, ketakutan dia adalah daripada semua itu. Mana semua benda yang berlaku dengan dorongan syahwat. Walaupun harus. Itu yang mereka khawatiri. Jadi setiap halal yang tidak kena buang tidak tu. Dalam teks asalnya dia tidak ada tidak. Setiap barang halal yang terlepas dari kekhawatiran seperti ini, maka ia halal yang baik pada tingkatan yang ketiga. Ya. Mana timbul satu soalan. Habis kalau dah orang yang wara' muttaqin ini yang harus pun dia takut. Habis apa yang dia tak takut? Tahap halal yang macam mana yang tidak menjadi ketakutan bagi dia, iaitu yang terlepas dari kekhawatiran tadi ni, iaitu kekhawatiran ya, apa yang kita buat itu ialah suara syahwat. Suara syahwat. Jadi benda yang harus yang bukan berada pada suara syahwat, iaitu tapi bersuara iman, itu yang mereka tidak takut. Ya. Sebab itu mereka makan ya, untuk apa? Untuk sekadar membolehkan mereka beribadat. Maknanya itu dipanggil makan dengan tuntutan dipanggil iman dipanggil. Bukan tuntutan syahwat. Itu. Jadi setiap barang yang terlepas dari kekhawatiran seperti ini, kekhawatiran terkhawatir kata apa, benda harus itu kerana dorongan nafsu, maka ialah halal yang baik pada tingkatan yang ketiga. Yang ini setiap, ini jelasnya disebut. Yang ini setiap hal yang pelaksanaannya, yang ini benda yang harus, yang pelaksanaannya tidak dikhawatirkan membawa pada maksiat sama sekali. Tidak ada khawatir langsung. Bila mereka akan buat, bila tidak ada langsung kekhawatiran, benda harus itu akan bawa kepada maksiat sama sekali. Itu yang harus bagi mereka. Itu yang harus bagi mereka yang mana tak perlu dikhawatiri. Jadi memang agak sukarlah ya, kita hidup dengan ini. Tapi itulah yang sebenarnya kalau kita perhatikan kehidupan para salafus salih. Iaitu mereka dalam bukan saja mengelak yang haram dan syubhah, bahkan dalam perkara yang halal pun mereka mengambil dalam keadaan yang sederhana saja. Bahkan mereka mengambil hanya sekadar dalam keadaan yang sangat minima untuk membolehkan hidup saja. Tidak berlebihan langsung. Tingkatan yang keempat, wara' siddiqin. Halal di sisi mereka adalah setiap hal yang dalam sebab-sebabnya tidak didahului oleh kemaksiatan, tidak dipergunakan untuk kemaksiatan, dan tidak pula dimaksudkan untuk melampiaskan keperluan baik sekarang ataupun di masa yang akan datang, tetapi dimakan semata-mata kerana Allah dan untuk memperkuatkan ibadah kepadanya dan mempertahankan kehidupan kerananya, yakni kerana Allah. Jadi kalau nak lebih faham, kita ubah sikit dia punya sirah terjemahan tu. Kerana terjemahan tu bentuk harfiah, kita ubah sikit. Wara' siddiqin iaitu mana bagi orang siddiqin yang halal di sisi mereka tidak hanya yang tidak membawa kepada kemaksiatan. Itu bagaimana wara' yang pertama tadi, yang mula-mula. Dan tidak hanya yang tidak dipergunakan untuk maksiat dan juga sekadar untuk melampiaskan keperluan diri, akan tetapi yang halal bagi mereka ialah yang dimakan dan diambil semata-mata kerana Allah. Dan juga diambil untuk memperkuatkan ibadah kepada Allah dan juga mempertahankan kehidupan kerana Allah. Ini wara' siddiqin. Ini wara' siddiqin, iaitu mereka bukan sekadar mengelak yang haram, tunjuk syubhah, dan bukan sekadar mengambil yang halal
dengan sekadar keperluan diri, tidak lebih langsung. Akan tapi orang sedekah ni, keperluan diri pun tidak menjadi tidak menjadi ukuran. Bahkan yang menjadi ukuran adalah keperluan lillahi ta'ala. Maka mengambil hanya sekadar yang diperlukan untuk dipanggil berkhidmat kepada Allah. Ya, makan sekadar, mana makan dengan nawaitu lillahi ta'ala. Makan dengan nawaitu untuk sekadar mencari kekuatan bagi berkhidmat kepada Allah. Tidak lebih daripada itu. Ini kita sambung lagi insya-Allah. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi insya-Allah dalam kesempatan yang lain. Selamat Aidilfitri.